Okey, jom kita mulakan kelas. Let's begin with doa and prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, untuk kelas hari ini kita dah masuk topik baru, which is progression. Okay, progression. So progressions atau dalam bahasa Melayunya adalah jujukan nombor. Okay, jujukan nombor. Dan dalam topik ini awak akan belajar dua progression, iaitu arithmetic dan geometric. Okay, so hari ini kita akan masuk kepada arithmetic progression. Baik, kita pergi kepada definisi dulu. Okay, definisi bermaksud is a sequence of numbers such that the difference between each term after the first term and its preceding term is a constant. The constant is called common difference ataupun D. Okay, so kita bagi contoh. Contoh 0, 1, 2, 3, 4 sampailah 10. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dah sampai 10. Ini adalah sequence. Dan dalam sequence ini, daripada term kepada term yang lain, daripada term pertama kepada term kedua dan term kedua kepada term ketiga, dia punya beza dia adalah constant. Beza dia adalah sama. Kita tengok 0 ke 1 kita tambah 1, dan 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 3 tambah 1. So maknanya daripada term ke term yang lain dia menggunakan different dia yang sama. Okey, different itu dinamakan sebagai common difference. Dan bila mana kita menggunakan common difference, maka kita boleh bagi tahu itu adalah arithmetic progression, sebab dia berlaku penambahan ataupun penurunan, penolakan. Okey, contoh 12, 8, 4, 0. Dia boleh jadi daripada nombor kecil kepada nombor besar ataupun nombor besar kepada nombor kecil. So kita tengoklah 12 ke 8 kita tolak 4, 8 ke 4 pun tolak 4, 4 ke 0 pun tolak 4. So kita boleh bagi tahu common difference kita ataupun simbolnya D adalah negatif 4 bagi sequence yang ni. Bagi sequence yang 0 sampai 10 ini, dia punya common difference dia, D dia adalah positif 1. Okay, so macam mana kita nak dapatkan common difference? So dia bagi tahu dekat sini common difference term selepas tolak dengan term sebelum. So senang cerita, kita kata term kedua tolak term pertama, term ketiga tolak term kedua, term ke 100 tolak term yang ke 99. Barulah kita dapat dia punya common difference. Okay, so dengan syarat N ini mestilah 1, 2, 3, 4. Ni tak ada apalah, ni syarat dia. Dia nak bagi tahu yang penting term selepas tolak dengan term sebelum untuk mendapatkan common difference. Okay, so kita go through kepada soalan. Determine whether each of the following sequences is an arithmetic progression or not. Baik, so ingat, kalau nak dah tahu dia tu arithmetic progression, dia punya common difference mesti dia punya difference dia mesti common. Okay, dia punya difference for every term mesti common. So kita tengoklah. Okay, 17 ke 23. So difference dia 23 term selepas tolak term sebelum. So 23 tolak 17. So kita akan dapat positif 6. Lepas tu kita tengok term 29 tolak dengan term 23, ataupun term ketiga tolak term kedua. So kita mesti check setiap difference tu, nak tengok adakah difference sama. So 29 tolak 23 masih mendapat positif 6.
Okey, yang ni term pertama, yang ni term kedua, yang ni term ketiga, yang ni term keempat. So T adalah simbol term. Okey, so kita nak check term keempat tolak term ketiga. So difference term keempat tolak term ketiga. So iaitu 35 tolak 29 dan kita akan dapat positif 6. Sekurang-kurangnya kita check 3 kali ataupun 3 difference. So kalau 3 difference itu membawa jawapan yang sama, kan, positif 6, positif 6, positif 6, maka kita bagi tahu yang progression ini adalah arithmetic. So it is an arithmetic progression. Okey, kalau awak tak nak tulis panjang, awak boleh buat akronim dia AP. So dalam topik ini, AP adalah arithmetic progression, GP adalah geometric progression. So just bagi tahu lah, it is an AP ataupun arithmetic progression. So senanglah kat situ. Okey, kita pergi ke soalan 3. Cuba cari setiap difference itu adakah sama atau tidak. Cuba buat. Okey, so dapat sama ke tak? Ada yang tak sama. Ada yang tak sama. So bila mana ada yang tak sama, maka kita bagi tahu progression ini progression ini bukan arithmetic. Okey. So sebelum kita nak bagi tahu, sebelum kita nak justify yang progression ini bukan arithmetic, kita perlu tunjuk proof. Segala benda mesti kena ada bukti. Okey, so common difference, let's say T2 tolak T1. Term yang kedua tolak term yang pertama. So 8 tolak 12, kita akan dapat negatif 4. Term ketiga tolak term kedua. So 5 tolak 8, dapat negatif 3. Cukuplah. Kalau kita tengok ada je tak sama, so kita bagi tahu difference dia uncommon. So bila mana difference uncommon, maka kita bagi tahu it is not. It is not an AP, arithmetic progression. Okay, so kita dah kenal lah. Kita dah kenal nama progression ini, nama dia arithmetic. Dan macam mana kita nak kenal karakter arithmetic ni? Dia punya difference dia mesti common, sama ada ada kenaikan ataupun penurunan. Baik. So kita faham progression, kita faham common difference. And then kita kenal karakter yang lain dia lah. Okay, karakter yang lain. The nth term, okay, of an arithmetic progression is written as, ni formula yang dibagilah. Maksudnya term yang keberapa, okay, term yang ke n, kita tak tahu n tu yang keberapa, sama dengan A tambah hasil darab n tolak 1 dengan D. Apa itu A? A adalah the first term. Okay, the first term. Dan n adalah sebutan yang keberapa. Kita tak tahu sebutan yang keberapa ataupun number of terms. Okay. Dan D, kita dah tahu dah tadi, iaitu the common difference. So, formula ini digunakan untuk kita nak daripada progression yang banyak nanti, kan, macam sekarang ni kita, macam contoh tadi, kosong, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Okay, so senanglah kat sini. Cuba bayangkan kalau kosong kita ambil let's say lah nombor lain, jujukan lain ataupun progression lain, 3, 5, 7, 9, dan let's say kita nak tahu term yang ke 25. So instead of nak kena kira satu persatu, 3, 5, 7, 9, 11, 13, sampailah term yang ke 25, why not kita masukkan ataupun kita menggunakan formula yang diberi. Okay, so tadi term yang ke-25 kan. Baik, so let's say kita pakai contoh ni, kita nak term yang ke-25. So sebelum kita nak dapatkan nilai pada term itu, okay, the value of that term, kita perlu kena pasti dua benda, iaitu A dan juga D.
So A adalah the first term kita. So A untuk first term dalam progression ini adalah 3. Okay. And then common difference D. So T2 tolak T1 ataupun T3 tolak T2 ataupun T5 tolak T4. Tak kisahlah mana-mana. Yang penting term selepas tolak term sebelum. So 5 tolak 3 positif 2. So bila mana kita dah ada dua information ini, maka kita boleh apply the formula given. Ya, betul, formula akan given dalam exam. Nah, sebab tu kita tak perlu hafal. Kita cuma faham konsep formula itu sahaja. So kita tahu Tn, okay, term pada yang keberapa sama dengan A tambah N tolak 1 hasil darab dengan D. Okay, dan kita tahu yang kita nak term yang ke-25. So, bila N dekat sini 25, maka N dekat sini pun 25. So, A kita dah dapat. A kita 3 tambah dengan 25 tolak 1 darabkan dengan D positif 2. So, positif nak abaikan pun tak apa. Cuma yang negatif je nanti, jangan abaikan negatif. Okay, so kita kira 3 tambah 25 tolak 1, 24. Didarabkan dengan 2 dan 3 tambah dengan 48 dan kita akan dapat nilai ataupun value pada term yang ke-25, iaitu term yang ke-25 nilai dia adalah 51. So tanpa kita nak kena kira satu persatu untuk progression itu, kita pakai formula, kita boleh terus dapat nilai pada term yang kita nak ataupun term yang diberi. Okay, so bila mana dia minta cari term, so kita perlu ada dua information ini, iaitu A ataupun first term dan juga common difference ataupun D. Alright, jom kita pergi ke soalan. Okay, solve each of the following. Given an arithmetic progression 4, 13, 22, 31. Okay, so dia kata determine the n term. Baik, kalau dia tak bagi tahu pun term yang keberapa, dia just bagi tahu n. So kita just salin balik formula. Okay, Tn sama dengan A tambah n, n tolak 1 didarabkan dengan D. Tetapi dalam progression ini kita boleh dapat dua benda, iaitu A dan juga D. So A kita berapa? 4. 4. Okay, bagus. And difference? Common difference? 9. 9. Okay, good. So, bila mana kita dah ada makluman, kita perlu masukkan information itu dalam formula. So, sama dengan 4 tambah 9 tolak 1. Mana ada 9? N kita tak tahu. N tolak 1 darabkan dengan 9. Kemudian kita perlu permudahkan. Okay, kita perlu permudahkan. So, kita akan dapat 4 tambah 9 darab N, 9N, 9 darab negatif 1, negatif 9. Kemudian kita simplify. 4 tolak 9, negatif 5, tambah dengan 9N. So, kalau nak bagi cantik lah, nak susun cantik, kita ambil nombor yang positif, duduk kat depan. So, 9N tolak 5. So, ini adalah N term kita yang dah dikemaskinikan. So, inilah jawapan dia. Kemudian, B. B dia nak term yang ke-26. So, dengan menggunakan simplified punya formula, kita terus masukkan. So, term yang ke-26, 9 darab dengan 26 tolak dengan 5. So, berapa jawapan adik-adik? 229. 229. Thank you. So, nampak tak? Senang je. Kita tak payahlah nak kira 4, 13, 22, 31, 40 kan. Leceh. So, masukkan dalam formula, dapat dah term yang ke-26. Value dia 229. So, mudahlah kat sini.
Okey. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, bagus. So, dah salin? Ke tengah Dah. menyalin? Ada yang dah salin? Ada yang tengah menyalin tak? Tak ada Okey. So, dengan rujukan ini, dengan rujukan soalan sebelum ini, kita nak kenal pasti common difference, kita nak kenal pasti the value of the term, number of term given. Cuba buat soalan 3 sajalah bagi mencabar sikit. Dekat sini dia bagi tahu progression dia, term yang pertama adalah 5 tambah X, term yang kedua adalah 8 tambah 3X, term yang ketiga adalah 11 tambah 5X. Maknanya setiap term itu ada unknown. So, cuba buat soalan A. Cuba dapatkan kat saya TN awak itu yang dah disimplifykan, apa expression dia. Okey, boleh buat, cuba buat. Yang penting awak kena dapatkan A dan D dulu. Yang mana yang dah dapat, nak mencuba bagi tahu jawapan boleh. Dah? Boleh tak saya tahu awak punya D dulu? Nak tengok D kalau betul, insyaAllah awak punya term N tu pun betul. Awak punya difference berapa difference? 3 tambah 2x. Bagus. 3 tambah 2x, betul. So, tak jadi masalah lah bila awak nak masukkan dalam TN tu, term N. So, ada siapa nak mencuba soalan A? Salah tak apa, jangan risau. Kita pun dah biasa buat salah hari-hari.
Kalau boleh kembangkan nanti awak akan dapat dalam 4 term. Okay, expression awak akan ada dalam 4 term. Cikgu. Ya saya. Cikgu. Ya saya. Ada 4 term Ya ada 4 term. Ada 4 term Betul, 4 term. 2 2 tambah tambah 4N 4N. Okey. tambah 2XN tolak 2X. 2SN tolak apa? 2X. 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 Okey, ni jawapan awak. Okey, ada jawapan lain? Cikgu saya. Okey, jawapan awak apa? Kita ambil warna lain. Okey, jawapan awak 2 tolak X Okey. tambah 3N Okey. tambah 2XN. 2XN ataupun 2NX. Okey, ada lagi jawapan lain? Okey, tak ada Baik. So, antara dua pilihan jawapan ini, jawapan yang tepat adalah zoom. Inilah jawapan dia. Okey, 2 tolak X tambah 3N tambah 3NX. Tambah 2NX ataupun 2XN. Okey, jom kita finding out macam mana boleh dapat term expression yang macam ni. Baik, so 5 tambah X adalah A kita, tambah dengan N tolak 1 darab dengan D. So D kita adalah 3 tambah 2X. Okey, so yang 5 tambah X, kekalkan 5 tambah X. Cuma yang ni je expansion. So N darab dengan 3, kemudian N darab dengan 2X, kemudian negatif 1 darab 3, kemudian negatif 1 darab 2X. So 5 tambah X tambah N darab 3, 3N, N darab 2X tambah 2NX, negatif 1 darab 3, negatif 3, negatif 1 darab 2X, negatif 2X. Okay, so 5 dengan negatif 3, 5 dengan negatif 3, 5 tolak 3 lah, 5 tolak 3, 2. Okay, lepas tu X, positif X dengan negatif 2X. So X tolak 2X, so negatif X. 3N tambah 2NX, tak boleh tambah sebab 3N tak ada X. Okay, so kita tak boleh gabungkan dia. So kita leave it as it is. Yeay, dapat sama. Okay, so itulah bila melibatkan algebra ataupun unknown, kena berhati-hati. Okay, so dengan expression ataupun dengan kita punya formula yang dah disimplify kan. So jom kita jawab soalan B. Dia nak term yang ke-13. So masukkan saja masukkan 13 dalam N. So 2 tolak X tambah 3 darab dengan 13 tambah dengan 2 darab 13 X. And then dia nak jawapan dalam sebutan X. So 2 tolak X tambah 39 tambah 26 X. So 2 dengan 39 tambah iaitu 41, dan negatif X tambah 26X dapat positif 25X. Setuju tak? Okay, so inilah jawapan dia. So dia nak term yang ke-13 dalam sebutan X. So term yang ke-13 sama dengan 41 tambah 25X. Ada bangkangan ke, bantahan ke, ataupun saya ada silap kat mana-mana ke? Tak ada. Betul. Okey, Alhamdulillah betul. Okey, so ada soalan? Hoi, bagus. Ada soalan setakat ni?
Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Tak ada. Tak ada, bagus. Okey, so maknanya awak dah kenal dua karakter berkenaan dengan arithmetic progression, dah kenal dia punya common difference, dah kenal dia punya number of term, dah kenal formula dia macam mana nak cari value of that term. Now we proceed to exercise 3. Okey, kita tengok pattern soalan yang ni pula. Pattern soalan ni dia kata apa? Determine the number of terms for each of the following arithmetic progressions. Maksudnya kita nak tahu n itu pula. Macam tadi kita nak tahu the value of that term, kan? Sekarang ni kita nak tahu n itu term yang keberapa. Tapi dah diberi value. Okey. Baik. So 9, 16, 23 sampailah term yang terakhir adalah 114. So macam mana kita nak buat? So kita perlu nak cari Tn dia sekarang ni. So kita nak tahu 114 ni n yang keberapa? Ataupun 114 ni term yang keberapa? Kita tahu dia adalah term terakhir, tapi kita nak tahu dia term yang keberapa. Okey. So kita bagi tahu lah bila kita faham jalan cerita dia, kita gantikan ataupun kita translatekan dalam bahasa matematik. So bahasa matematik kita bagi tahu term yang ke n, term yang ke n adalah 114. Okey, lagi apa information yang kita boleh dapat daripada progression ni? Daripada progression Nilai A. kita boleh dapat nilai A. Nilai A kita berapa? 9. 9. Okey, so A sama dengan 9. Lagi? D sama dengan 7. Nilai D. D sama dengan 7. Positif 7 ke negatif 7? Positif. Positif 7. Positif. Okey, bagus. So bila mana dah ada dua information ini, so kalau kita check balik, kita punya formula Tn adalah A tambah n tolak 1 darab D. Okey, dan kita tahu Tn ni adalah Tn yang sama. Kita nak tahu n yang keberapa yang menghasilkan value dia adalah 114. So term yang ke n, value dia adalah 114 bila mana A dia 9 ditambahkan dengan n tolak 1, n ni yang kita nak cari sekarang ni, didarabkan dengan D positif 7. Lepas tu kita kira lah 114 sama dengan 9 tambah n darab 7 dan negatif 1 darab 7. So n darab 7, 7n, negatif 1 darab 7, negatif 7. So daripada sini bolehlah awak teruskan. Dan bagi tahu saya n nilai dia berapa. 16. N16. Semua setuju N16. Okey, maksudnya ada dua orang dapat jawapan yang sama. So betul lah. So N sama dengan 16. So jalan kerja dia tak perlulah saya tunjuk sebab awak dah tunjuk dah jalan kerja dalam kertas awak. Okey, sebab benda ni mudah. Cuma saya nak tunjuk step by step daripada awal itu je. Awak perlu dapatkan A, awak perlu dapatkan common difference, and then awak perlu translatekan jalan cerita itu kepada bahasa matematik. So awak dapatlah the number of terms. So daripada sini kita faham term yang ke-16 value dia adalah 114. Boleh faham? Boleh. Okey. Bila awak semua faham, let's proceed question number 2 and try to do by yourself within 3 minutes. And then kita dalam masa sama kita praktiskan untuk kejar masa. Cuba dengan masa 3 minit awak yakin awak boleh dapatkan nilai n itu.
18. Apa yang 18? N. N. Okey, kita tunggu jawapan kawan-kawan yang lain. 19. Oh, 19. So nampak ada jawapan berbeza. Tak apa, bagus. At least kita tengok, kat mana aku silap. Ni aku check balik jalan kerja aku. Lagi, bagi tahu jawapan so that kita tengok majority dapat berapa. 19. 19. 19. 19. Dah 3 orang dah. 4 orang dah jawab 19. So 19. oi, 5 orang. Okey, so maknanya jawapan dia 19. So mungkin ada kesilapan lah kalau 18 ni tak apa, jangan risau, kita ada tersalah kira. Bagus untuk bagi siapa yang dia buat mistake di awal. So that dia lagi berhati-hati selepas itu. Okey. So A kita 31 dan D kita berapa? Negatif 6. Negatif 6. Kemudian awak masukkan dalam Tn sama dengan A tambah N tolak 1 didarabkan dengan D. Dan Tn kita adalah negatif 77. So A kita 31 tambah dengan 6 tolak 1 darabkan dengan negatif 6. Kemudian awak rearrange dan awak akan dapat N awak 19. Okey, Alhamdulillah, bagus. So awak dah kenal dah pattern soalan yang macam ni. Boleh kita proceed lagi? Boleh. Okey, Alhamdulillah. So far okey topik ni. I mean subtopik progression arithmetic. Boleh follow lagi kan? Boleh. Okey, so kalau boleh kita buat another pattern. So masih lagi melibatkan number of term, the value of that term, and then the value of the number of the term. Okay, so yang ni pattern yang lain pula. Pattern ini disuruh solve each of the following. So dia bagi tahu the nth term of an arithmetic progression is given by Tn sama dengan 5n tolak 14. Okey, bila mana dia bagi formula yang lain, maka kita gunakan formula itu. Maksudnya formula ini yang dah disimplifikan untuk arithmetic progression yang pada soalan ini. Sekarang ni dia tak bagi tahu pun. Senarai term itu, betul? Dia tak bagi tahu pun. A dia berapa, D dia berapa, lepas tu dia punya jujukan dia punya progression dia tu berapa. Dia tak bagi tahu pun, dia cuma bagi tahu the formula yang dah disimplify adalah 5n tolak 14. So soalan dia minta cari the first term and the common difference. So nak cari A dengan D lah. So macam ni kita nak buat? Siapa ada idea? Term pertama. Macam mana? Buat term 1. Term 1. Okey, bagus. So term 1. Term 1 itu adalah A, betul? Kan? Kalau term 1 T1 maksud term yang pertama. Betul. So term yang pertama adalah A. So A kita, so masukkan saja 5 darabkan dengan 1 tolak 14. So jawapan dia berapa? Negatif 9. Negatif 9. 9. So inilah A kita. Dah settle dah. So B, macam mana nak cari common difference? Kena cari term 2 dulu, lepas tu tolak dengan term 1. Ya, betul. Bagus. So daripada sini awak faham yang kalau difference kita ambil term selepas tolak term sebelum. So kita ambil T2 tolak dengan T1. So T2 ni kita kena carilah. So 5 darabkan dengan 2 tolak 14. Okey. Kemudian tolak dengan term 1 kita dah dapat dah, iaitu negatif 9. So berapakah jawapan dia? 5. 5. Semua setuju 5?
7. Okey, so maknanya awak dapat 6. 6 10 tolak 14. So negatif 6. Negatif 6 tambah dengan 9. Ya ke? 10. Negatif 4. Sorry, negatif 4 tambah dengan 9. So 5. Okey, bagus. So macam ni je jawapan dia. Okay, so maksudnya awak dah faham lah karakter A, karakter common difference dan karakter formula. Alhamdulillah, bagus. So kita teruskan kepada soalan 3. Pattern yang lain pula. Kita tengok pattern ni macam mana. Given an arithmetic progression 213, 209, 205, 201 dan sampai lah kita tak tahu pun akhir dia berapa. Determine the minimum value of n. Maksudnya kita nak tahu n yang ke berapa, tapi n itu yang minimum, di mana nilai term pada n itu mesti smaller than 50. Gitu. So macam mana kita nak translate kepada bahasa matematik? Apa yang awak faham? TN less than 50. Ya, betul. TN less than 50. Alamak. Hebatlah, Alhamdulillah, bagus. Ya, ini betul. Okay, betul lah sebab awak nak tahu term itu dia nilai term itu mesti kurang daripada 50. So kita nak tahu n tu n yang ke berapa. So betul lah. So TN less than 50. And then kita tahu TN ini adalah A tambah N tolak 1 didarabkan dengan D less than 50. So daripada progression itu boleh tak kita dapatkan nilai A dan D? Boleh. Boleh. So Boleh. A kita berapa? 213. 213. Bagus. Dan D awak? 4. 4. 4 ke negatif 4? Negatif 4. Ya, kena hati-hati negatif 4. Okey, term selepas tolak dengan term sebelum, kalau awak tengok secara logik dia menurun, dia punya progression dia menurun. So kalau menurun, common difference mesti ada negatif. Okey, so bila kita dah ada A dengan D, masukkan sahaja. So 213 tambah dengan N tolak 1. So kita nak tahulah nilai N tu berapa. So D negatif 4 less than 50. So sekarang ni kita dah melibatkan inequalities. So apa yang kita boleh buat? So 213 tambah dengan negatif 4 darab dengan N negatif 4N negatif 4 darab dengan negatif 1 positif 4. So less than 50. Okay, kemudian kita simplifykan 213 tambah dengan 4. So 217 tolak dengan 4N less than 50. Betul ke? Betul. Betul Baik. Kemudian apa kita nak buat? Nak pindahkan mana dulu? Pindahkan 217. Ya, pindahkan 217. So negatif 4N duduk diam-diam less than 50. Kalau positif 217, bila pindah akan jadi negatif. So tolak 217. Sign of inequalities perlu tukar ke tak? Tak perlu lagi. Kenapa tak perlu? Sebab hasil tambah tolak juga. Dia tak melibatkan bahagi. Ya, betul. Sebab kita hanya melibatkan tambah tolak. Kita tak terlibatkan darab ataupun bahagi dengan nombor yang negatif. So negatif 4N less than 50 tolak 217 berapa? Negatif 167. Negatif 167. Kemudian kita nak pindahkan negatif 4. Negatif 4 ni adalah hasil darab dengan N. Maka darab lawan dia bahagi. So N. So sekarang ni kita bahagi dengan nombor negatif. So bila bahagi dengan nombor negatif, sign akan berubah. So negatif 167 bahagi dengan negatif 4. So N greater than berapa?
41.34. Okey, bagus. 41.74. 41.74. So sekarang ni n itu nilai number of term itu mesti lebih daripada 41. So selepas 41 nilai dia berapa? 42. 42. So kita bagi tahulah n 42. So daripada sini kita faham yang pada term yang ke-42 yang membuatkan nilai term itu kurang daripada 50. So yang ni sekadar nak check lah, Okay, kita check lah. Yang ni checking. Okay, checking. So T yang ke-42, betul ke dia kurang daripada 50? So A tadi 213 tambah dengan 42 tolak 1 didarabkan dengan negatif berapa tadi? Negatif 7 Negatif 4. Oh sorry, negatif 4. Okay, berapa nilai pada term yang ke-42 ni? 49. 49. So 49 ini kurang daripada 50. So betul lah. Maksudnya n yang paling minimum yang membuatkan nilai term itu kurang daripada 50 adalah starting pada term yang ke-42. Habis. Macam tu saja. Okay. Ada lagi soalan? Tak ada. Ya. Oh, itu sahaja untuk hari ni. Sebenarnya ada satu lagi tapi saya lupa nak crop dia punya soalan. Another pattern yang melibatkan kita menggunakan common difference dengan first term. Okey, ini soalan dia. Ini awak. A dia 4, betul tak cikgu? Betul. A dia 4. D 3. D Ya, 3. betul. Tahniah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain tak apa, yang mana yang tengah mencari-cari, teruskan. Jangan rasa give up. Alah, member dah dapat, tak nak buat. Jangan. Teruskan. At least member dah bagi tahu. Dapat sama. Okey, Cun. A4 Dapat sama. 3. Okey, dapat sama. Alhamdulillah. Yang lain boleh cuba lagi. Teruskan sampai awak boleh join sekali dengan kawan-kawan jawapan yang sama. Yang mana yang dah dapat jawapan ni, awak guna method apa? Elimination. Yeah, so method of elimination ataupun substitution. So kawan dah bagi clue dah, bermaksud awak perlu dapatkan dua equation. Okey, dua equation yang ada two variables. So daripada two variables itu awak boleh guna method of elimination ataupun substitution. Okay, alhamdulillah bagus. Nampak dia kita kena, sebab itu pentingnya chapter sebelum-sebelum ini, sebab kadang-kadang kita akan guna pakai macam yang ni system of equation kan, method of elimination and substitution. So diguna pakai dalam topik progression. Yang lain semua okey dapat? Yang the boys dapat the boys. Ni orang tengah mencuba tu. Kita bagi peluang, bagi masa 2 minit lagi.
Okey, bertahan semua kelaparan ni. Nanti tak sabar nak tengok apa parents masak ataupun adik-beradik masak. Kau yang masak? Yang the girls masak sendiri ke? Alamak, cikgu tanya soalan ni, malunya nak bagi tahu. Mana kita tembak nama siapa yang ada kat sini. Aisyah, masak sendiri Aisyah? Betul cikgu, betul. Ha? Masak sendiri ke nanti? Tak lah. Siapa Cikgu ni? dapat. Dapat? Okey, Alhamdulillah, bagus. 4 dengan 3, okey. Oh, kawan-kawan yang lain macam, selamat, cikgu tak tanya saya pun. Okey, so memandangkan majoriti dah dapat jawapan sama, boleh tak bagi tahu saya equation yang pertama dia berapa? A tambah 2D sama dengan 10. Okey, Alhamdulillah, bagus. Dan equation yang kedua? A tambah 8D sama dengan 28. Ya. Kemudian awak buatlah elimination. So awak matikan A. So operasi tolak, maka awak akan dapat negatif 6D, negatif 18. So D sama dengan 3. Kemudian masukkan 3 dalam mana-mana equation. So A tambah 8 darab 3 sama dengan 28. So A sama dengan 28. Ya Allah, makin cacat tulisan dia. Sabar 28 tolak 24. Maka A kita adalah 4. Alhamdulillah. So